Keindahan yang lain juga terdapat dalam ayat ini. Allah Azza wa Jal tidak mengatakan fi sudurihim maradun. Sebaliknya dia berkata fi qulubihim maradun. Terdapat perbezaan yang besar antara sudur dan kulub. Izinkan saya menerangkannya kepada anda. Saya rasa kebanyakan anda mengenali suratun Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan? Kita tidak mengatakan allazi yuwaswisu fi qulubin nas, kan? Sebaliknya kami katakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan, jika dikatakan qulubin nas, anda pasti akan menterjemahkannya sebagai dia yang berbisik di dalam hati orang. Bukan itu yang dikatakannya. Sebaliknya apa? Ia mengatakan dia yang berbisik di dalam dada orang. Sekarang ada perbezaan antara hati dan dada, betul? Dada sebenarnya adalah darf, tempat. Perkara yang ada di dalam tempat ini pula, harta yang ada di dalam tempat ini adalah hati. Syaitan mempunyai akses bukan ke hati anda. Syaitan mempunyai akses hanya ke dalam dada anda. Okey, macam ni. Fikirkan hati sebagai rumah anda. Dan anggap pula dada sebagai pagar di sekeliling rumah anda. Beranda depan, halaman belakang, semua tu kan. Okey, syaitan mempunyai akses ke dalam kawasan hartanah anda. Tapi dia ni tak boleh masuk ke dalam rumah anda sehingga anda membuka pintu. Anda faham? Hati adalah rumah anda dan itu terkunci. Anda tidak boleh membiarkannya masuk. Tapi dia ni akan datang dan mengetuk pintu. Oi, kau nak dengar sesuatu tak? Hei, saya ada sesuatu untuk kau lah. Tugas kita adalah untuk merasakan ketika syaitan datang mengetuk pintu hati kita. Kerana dia ni berada dekat. Dia ada di dalam kawasan dada anda. Dia memang ada di dalam dada. Dan dia akan berbisik di dalam dada. Dan ketika seseorang mengetuk pintu bahagian luar, dapatkah ia didengar dari dalam? Boleh tak? Memang boleh kan? Dan masalahnya kadang-kadang apabila orang mengetuk, anda boleh mengusir mereka, menghalau mereka. Dan kadang-kadang pula orang mengetuk dan apa yang boleh berlaku? Anda buka pintu. Jika anda selalu membuka pintu itu, dia akan bergerak masuk dalam. Dia berpindah masuk ke dalam rumah anda. Dan bila orang luar dah masuk dan duduk di dalam rumah anda, mereka mula menghias dan mengubah suai semula tempat itu. Anda faham? Dan apa yang berlaku adalah jika anda tidak membiarkannya masuk, anda mempunyai cita rasa sendiri tentang apa yang indah, apa yang cantik. Anda mempunyai cita rasa sendiri tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Warna mana yang cantik, perabot apa yang elok. Tetapi apabila anda membiarkan penceroboh masuk, anda tiba-tiba satu hari nanti tembok tukar menjadi warna pink, perabot pula berwarna hijau, kamu tahu, dan pinggan mangkuk berwarna ungu. Apa hal ni? Apa yang berlaku di sini? Engkau jangan risau, ini cita rasa akulah. Aku suka ni, penceroboh itu cakap. Kamu faham tak ini? Dia mengubah dapur menjadi ruang tamu, dia mengubah tandas menjadi bilik tetamu, dan anda tahu, apa hal ni? Apa yang berlaku ni di sini? Okey, mengapa saya memberitahu anda akan hal ini? Kerana jika anda membiarkan syaitan di dalam hati anda, di dalam rumah itu, maka apa yang dulunya indah menjadi buruk. Dan apa yang dulunya buruk menjadi indah. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Syaitan memperindahkan perbuatan mereka untuk diri mereka. Okey, syaitan ni sebenarnya tidak dapat membuat sesuatu yang buruk atau indah bagi anda sehingga dia di mana? Sehingga dia dapat masuk dalam hati anda. Sekarang jika anda tak kasih syaitan masuk di dalam hati anda, apa yang masih ada di dalam hati anda? Iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah memperindahkan iman di hati kamu. Anda faham gambaran image ini? Okey, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala pula berfirman di sini, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Alamak, ada masalah ni. Kerana ia tidak terhad sahaja di luar, dalam dada. Sekarang ia telah dapat masuk ke dalam hati. Sekarang jika penceroboh masuk ke dalam hati anda, ke dalam rumah anda, apa yang anda sepatutnya buat? Sebaik sahaja anda menyedari bahawa ini adalah idea yang tak bagus ni untuk bagi dia masuk. Jadi anda sepatutnya menendang dia keluar, kan? Menghalau dia keluar. Sebab kadang-kadang kita ni akan mendengarkan syaitan, bukan? Kadang-kadang kita membuka pintu itu kasih dia masuk. Dan ketika kesedaran anda datang melanda, apa yang anda harus lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda mencari perlindungan dan kamu halaulah dia keluar. Tendang dia keluar. Itulah yang sepatutnya anda lakukan. Tetapi pula jika anda membenarkan dia tinggal dan berpindah ke dalam, dan anda membenarkannya membuat hal dalam rumah, dan anda membenarkannya membuat kotor dalam rumah anda, maka anda tahu apa akan jadi? Anda akan mula jatuh sakit. Anda akan jatuh sakit.
By the way, gambaran ini akan muncul dengan sepenuhnya dalam beberapa ayat yang kemudian. Kita akan mendapati di situ wa iza khalau ila syayatinihim. Okey, sekarang ada penyakit di dalam hati mereka. Dan masalahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kuasa kepada setiap manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Syaitan ini diberitahu terus ke wajahnya, hamba-hamba aku, kau tidak akan ada kuasa atas mereka. Kan? Dia tidak boleh memaksa untuk masuk ke dalam hati anda. Dan dia tidak dapat memaksa kamu untuk duduk dalam rumah kamu. Saat itu anda berkata keluar, dia mesti keluar. Jadi jika anda kasih dia masuk dan anda membiarkannya tinggal dalam rumah, itu bukan kerana dia mempunyai kawalan atas diri kamu. Itu kerana anda tidak pernah menghalaunya keluar. Dan jika kamu tak mahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi anda semua senjata yang mungkin untuk menghalau dia keluar. Katakan saja a'udzubillah, buat istighfar, dia akan lari keluar.